Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 35 orang. Maknanya ada beberapa orang lagi yang belum masuk. Tak apa sambil, dan ada juga yang tak dapat nak masuk sebab ada apa macam Suzaila, dia ada uruskan anak dia ke hospital, appointment anak dia. Yang saya tahu dia seorang lah setakat ni. Yang lain insyaAllah ada kejap lagi. Okey. Kita tu sambil kita teruskan, kita tunggu diorang tu, kita teruskan lah. Kalau tak nanti lagi lambat ya. Apa ni, saya Datul sebagai pencatat lagi sekali ya, saya minta maaf sebab sepatutnya ni giliran si Suzaila, tapi dia dah nak menguruskan anak dia masuk hospital dan sebagainya tu. Jadi teruskan, cuma tak saing dengan yang hari tu. Hari tu mesyuarat guru, yang kali ni taklimat saja. Taklimat pengoperasian pembukaan sekolah apa ni untuk tahap 1. Baik. Okey, terima kasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang merusa barisan penolong kanan Cikgu Azhar PK1, Puan Zaleha PKM dan juga Cikgu Zayat PK Koko dan juga semua guru-guru SK Sinaran Budi yang cemerlang dan yang sangat dikasihi. Baiklah, saya minta maaf kerana kita banyak kali terpaksa buat perjumpaan. Hari tu kita nak buat pengoperasian untuk pembersihan sekolah, kemudian kita bergoogle meet lagi ataupun berjumpa lagi untuk pengoperasian prasekolah, dan sekarang untuk pengoperasian tahap 1 untuk 1 hari bulan 11 yang akan datang lagi seminggu. Dan berikutnya pada 8 hari bulan 11 hari Senin minggu lagi 1 juga akan dijalankan, tapi kita dah tak payah ni lah, kita teruskan pada hari ini untuk kedua-dua pembukaan ataupun pengoperasian sekolah kita untuk tahap 1 dan tahap 2. Bagaimana yang kita nak jalankan, bagaimana yang kita nak apa ni mengikut SOP yang telah diarahkan dan bagaimana yang telah diarahkan supaya kita mengadakan penggiliran dan sebagainya. Jadi maknanya di situ kita akan mendengar penerangan lanjut daripada PK1 dan juga PKM macam mana kita nak jalankan apa ni kita punya pengoperasian sekolah kita, sebab arahan daripada kementerian dia secara surface sahaja ataupun secara atasan saja. Dia fikir budak tak boleh ramai-ramai kat sekolah, nanti takut ada jangkitan dan sebagainya. Dia tidak memikirkan dengan secara yang mendalam dan lebih diperhalusi sebagaimana yang kita pihak sekolah kena buat. Nak memperhalusi, nak menjalankannya adalah dijalankan oleh pihak sekolah. Jadi sekolah kena memperhalusi dengan lebih detail. Yang nak dikatakan penggiliran tu macam mana nak dibuat, yang dikatakan kumpulan A tu macam mana. Diorang tak fikir bahawa sekolah akan menghadapi banyak masalah, iaitu ibu bapa akan membuat rayuan begini, kemudian murid pula macam tu dan macam ni, dan kita juga yang nak menghadap semua perkara tersebut. Jadi sebelum saya meneruskan ni, lebih baiklah kita bawa tenang dulu. Dah kita PDPR tadi, kami daripada sekolah, cikgu-cikgu masih lagi BDR dan PDPR tadi di rumah masing-masing, tapi kata orang sama-sama penat juga. Jadi saya minta Ustaz Munif ada tak hari ni? Kita baca doa dulu Ustaz. Ada insyaAllah ada. Okey, minta apa ni jasa baik Ustaz untuk kita baca doa sekejap Ustaz. Silakan. InsyaAllah. Okey, silakan Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, ya Allah, daripada kalangan hamba-Mu. Apabila kami mendengar perkara kebaikan, terus kami melaksanakannya, ya Allah. Dan Engkau jadikanlah kami, ya Allah, daripada kalangan hamba-Mu. Apabila kami mendengar perkara keburukan dan mungkar, terus kami meninggalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terangilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan-urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Munif. Baik, kita teruskan ya. Sebelum tu dalam tempoh nak masuk minggu kedua ni, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru pra dan juga PPM dan juga 2 orang ustazah kita yang mengajar di pra. Dia orang datang untuk menjalankan PDPC pra kita yang dijalankan tidak secara penggiliran, iaitu mereka mereka masuk penuh. Cuma kehadiran banyak tak banyak tu kita tak boleh cakap macam mana lah. Hari biasa pun taklah ramai sangat, dan kalau tengah macam ni kita jalan saja. Yang penting kita jalan saja, ikut saja apa yang diarahkan. Suruh buka pra, kita buka, dah bagi tahu mak ayah siapa yang perlu datang dan sebagainya tu kita dah bersihkan dan sebagainya. Pemantau dah datang 2-3 kali. Daripada Jabatan Nazir sendiri pun dah turun dan mereka tidaklah menyatakan ketidakpuashatian, cumanya kena sentiasa dibersihkanlah supaya bila-bila masa saja kita tak rasa cuak kalau ada pemantau datang, ada siapa-siapa dia datang, kita sentiasa bersedia dari segi PDPC kita dan juga dari segi SOP sekolah kita. Baik, terima kasih kepada guru-guru pra dan juga PPM yang dah berusaha betul lumus sampai 2 minggu ni untuk menjayakan PDPC pra. Baik, sekarang tiba giliran untuk perdana pula menjalankan PDPC di sekolah. Baik, untuk seterusnya saya jemputlah Cikgu Azhar untuk memberi penerangan dulu macam mana kita nak menjalankan PDPC kita yang secara penggiliran tu, siapa yang nak kena datang. Sebab tu hari tu Puan Zaleha dah berurusan dengan guru-guru kelas untuk menentukan siapa dia kumpulan A, siapa dia kumpulan B, mana yang adik-beradik ramai akan ditetapkan dekat kumpulan mana dan mereka akan datang sekali. Itu semua masalah yang kita kena atasi dan kita kena jalani untuk kita nak menjalankan pembukaan sekolah, pengoperasian sekolah kita. Sekolah mana-mana pun sama. Saya dengan kawan-kawan GB lain pun tengah pening kepala sebab kata mula dengan kumpulan kumpulan A. Kumpulan A kita tetapkan semua yang adik-beradik yang adik-beradik tu semua pra juga kena dengar, sebab kalau dia naik bas sekali dengan pra, jadi maknanya tapi pra dia tak ada masalah sangat sebab dia datang semua. Dia tak ada masalah sebab dia datang semua. Macam kita yang tahap 1 dan tahap 2 ni, bila berlaku penggiliran tu yang kita jadi macam terkekang sedikit macam mana kita nak buat dan sebagainya. Jadi saya rasa lebih baiklah kita dengar apa yang Cikgu Azhar nak ceritakan, macam mana penggiliran nak dijalankan, siapa yang perlu datang, siapa yang perlu di kumpulan B untuk PDPR, dan berikutnya lah seterusnya. Saya jemput Cikgu Azhar, silakan. Okey, terima kasih Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Faizah binti Muhammad Daud, Guru Besar SK Sinaran Budi. Yang saya hormati para pentadbir, Puan Zaleha binti Alias, penolong kanan penolong kanan hak Dewan Murid, serta Encik Zayat Akbal selaku penolong kanan kurikulum, dan juga semua para guru semua guru yang saya hormati. Baik, jadi saya nak straight to the point aja, kita terus sahaja. So jadi seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, okey, untuk pengoperasian sekolah, okey, jadi yang diutamakan di situ yang pertama kita boleh tengok di situ guru yang menerima vaksin lengkap sahaja yang dibenarkan melaksana PDP secara bersemuka. Okey,
Jadi alhamdulillah semua guru kita sekarang telah pun lengkap vaksin. Tahniah dan terima kasih atas kerjasama semua. Okey, dan juga semua pekerja perkhidmatan sokongan kita termasuklah pekerja kebersihan dan juga pengawal keselamatan kita, AKP kita, PPM kita semuanya telah pun divaksin. Jadi kita sebenarnya dah lengkap 100%. Jadi kita insya-Allah kita dapat yang kategori kriteria yang pertama ni memastikan sekolah selamat dan warganya dilindungi telah pun dipenuhi. Okey. Jadi saya pun tak nak melengah masa. Kita teruskan memandangkan kita sedang dalam kejutan kita membuka sekolah, terpaksa buka sekolah pada 1 hari bulan nanti. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang kita perlu titik beratkan. Okey, yang pertama sekali di mana kita diarahkan pengurangan murid dalam satu sekolah dalam satu masa kepada 50% dalam satu sekolah dan juga di dalam kelas. Okey, tak kisah sekarang ni seperti mana yang kami ditaklimatkan hari itu, tak kisah walaupun kelas itu hanya 20 orang tetap dibahagi 2. Walau macam mana pun tetap dibahagi 2. Okey, walaupun sedikit ataupun banyak kita kena bahagi 2. Kalau kelas tu 40, 20 orang satu kelas. Kena bahagi 2. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, murid akan dibagikan kepada 2 kumpulan. Okey, setiap kumpulan hadir secara penggiliran minggu. Maksudnya ada 2 kumpulan, satu kumpulan berada di sekolah dan satu kumpulan lagi berada di rumah. Jadi rasanya tuan-tuan semua dah maklum dan jelas Jadi dia bagi secara surface saja dia bagi secara keseluruhan. Dia tak ambil kira benda lain. Jadi sekarang ni kita ni lah yang di sekolah ni yang mengalami masalahnya untuk membuat penggiliran di mana saya pun telah pun mendapat mesej-mesej daripada para ibu bapa yang meminta supaya anak-anak mereka diletakkan dalam kumpulan yang sama. Maksudnya dia nak datang minggu lah. Datang sekali, minggu depan dia orang cuti di rumah sekali. Macam itulah kiranya. Okey. Jadi yang ni harap cikgu maklum tak kira lah walau macam mana pun mesti 50%. Jadi kita akur sajalah seperti mana yang saya rancangkan hari itu. Saya rasa saya tak mampu nak buat yang tu. Kita teruskan seperti mana yang kerajaan arahkan, yang KPM arahkan. Jadi kita buatlah 2 kumpulan. Jadi kita ada 3 kelas. 3 kelas tu separuhlah datang. 3 kelas A, B dan C 50%. Okey. Saya harap cikgu maklum yang itu. Boleh faham Okey. Jadi sekarang ni murid yang tanpa penggiliran hanya murid prasekolah sahaja. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dah maklum, kita akan dibuka sekolah, murid yang hadir secara penggiliran ialah tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi semualah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok yang bahagian kita saja. Yang lain-lain tu tak payah tengok. Itu sekolah rendah, sekolah menengah. Okey, yang ini dia dah keluarkan. Jadi memandangkan kita berada di fasa 4, jadi sekarang ni tahap 1 yang akan bermula pada minggu hadapan. Jadi di sini kita boleh terlihat tarikhnya 1 bulan 11 bergilir. Okey, manakala tahap 2 masih lagi PDPR. Masih lagi PDPR. Jadi bergilir ini sebenarnya pun dah dikumpulankan dah. Jadi ini makluman sahaja. Okey. Jadi kita bukan dalam travel bubble, tak ada masalah. Ini yang kita nak bincangkan sekarang ni, pengoperasian sekolah dengan penggiliran. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, beginilah keadaannya di mana kita mesti letak susun kelas. Susun kelas, kalau kelas itu contoh, dia bagi contoh 36 murid. Dia bagi contoh 36 murid. Penjarakan dikehendaki 1 meter dari individu ke individu. Meja murid boleh disusun rapat ke dinding tepi dan kelas yang ni 3B, sekolah kita hanya ada 2B tak silap saya 2B. 3B lah, sekolah kita 3B. Okey, biasanya boleh membuatkan 36 murid. Jadi inilah kita kena buat susunan dia. Okey, kita tak perlu keluarkan meja tapi kita kena susunkan bagi cukup. Okey, dengan syarat
penjarakannya 1 meter di depan, 1 meter di belakang dan 1 meter di sisi. Okey, meja yang paling tepi boleh rapatkan ke dinding dengan syarat, itu syaratnya yang pertamanya, lansir-lansir semua hendaklah ditanggalkan. Lansir yang berkain, yang fiber yang fiber kita perlu tanggalkan. Termasuklah kalau meja kita ada skirting. Kadang-kadang meja sekolah-sekolah yang mewah ni, meja pun ada skirting, meja murid pun ada skirting, perlu ditanggalkan, dibogelkan. Tidak dibenarkan ada sebarang fabrik pun di dalam kelas. Okey. Jadi di sinilah susunannya. Seperti mana kita kena buat, inilah ikut saja, kita ikut saja seperti mana yang diarahkan. Okey cikgu kemudian di sini susun atur dengan penggiliran. Seperti mana yang cikgu tengok di sini, dia ada bahagi berselang Meja yang telah disusun, kita kena letakkan murid itu secara berselang. Okey, berselang ni, berselang depan, berselang dengan belakang dan di sisi, mesti berselang. Jadi kenapa dia buat macam tu? Sebab kita terpaksa penggiliran. Di mana 18 orang, contoh 18 orang, kumpulan A akan hadir seminggu dan minggu depan kumpulan B. Jadi sebenarnya dia minta kita, masa saya berbincang dengan pihak Nazir hari itu, dia cakap kita kena labelkan meja. Kena labelkan meja murid ikut nama. Dan nama itu mestilah yang digilirkan. Yang datang pada hari minggu pertama ni mesti digilirkan, dan yang mana yang datang minggu kedua tu akan duduk di tempat yang dikosongkan ni. Maksudnya dia akan datang, dia takkan duduk di tempat yang sama. SOP dia ialah tidak dibenarkan duduk di meja yang ada orang sebelum ni. Dia tak nak macam tu. Jadi kita kena susunlah macam ni, dan cikgu-cikgu terpaksalah melabelkan murid mengikut nama yang telah dikumpulankan, yang telah asingkan ikut kumpulan. Okey, untuk ikut kumpulan nanti dulu cikgu jangan tanya lagi, kejap lagi saya ceritakan macam mana. Jadi kita tengok dulu apa yang mereka perlukan Okey, jadi seperti mana yang diarahkan, dia kena buat macam ini. PDPR bersemuka kumpulan A, minggu 1, kemudian kumpulan B, kumpulan A, dan kumpulan B sehinggalah tamat sekolah. Sama juga PDPR juga berada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan A, kumpulan B. Bergilirlah, namanya pun penggiliran. Jadi kita kena ikutlah sini. Saya pun tak naklah pening-peningkan kepala. Okey. Jadi ini yang kita kena lakukan sekarang ini. Okey. Jadi untuk bersedia, jadi ini yang kita nak cikgu-cikgu dah pun ada yang hadir ke kelas, ada hadir ke sekolah. Jadi terima kasih dan tahniah. Jadi meja dan kursi dikendaki tidaklah berhabuk dan selamat. Maksudnya tak reput, apa semualah. Okey, kelas-kelas, bilik kelas semua dibersihkan dan ada pengudaraan yang baik. Itulah sebabnya semua kelas dikendaki untuk menanggalkan lansir-lansir apa semua. Jadi saranan daripada pihak Nazir yang datang hari itu, dia kata bila datang je sekolah, kita dikendaki untuk membuka tingkap untuk mengadakan pengaliran udara. Jadi kita kena buka tingkap, jangan ditutup, pintu-pintu semua dibuka biar terang. Tapi masalah yang silau-silau tu, itu yang dia orang tak ambil kira yang tu. Jadi kita yang di sekolah di Langkalan ni kita tahulah. Kemudian lampu dan kipas berfungsi dengan baik. Jadi cikgu, kalau cikgu yang hadir ke sekolah pada minggu ni ataupun minggu hadapan, untuk persediaan bolehlah tengok lampu dan kipas. Kalau ada lampu kipas dan lampu yang tidak berfungsi, tolong maklumkan kepada saya ataupun kepada Puan Guru Besar ataupun kepada Puan Zaliha secepat yang mungkin. Untuk kita ambil tindakan. Kemudian di sini najis-najis haiwan dibersihkan. Kita najis-najis haiwan dibersihkan, dan saya sebenarnya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya berasa malu masa bawa Nazir tu meronda ke kelas. Kita dah bersihkan pada minggu lepas tu dan hari-hari sebelumnya, dan masa datangnya Nazir tu dia memantau, banyaklah pula taib musang dekat atas tu. Kebetulan dia pun kena, oh ni taib musang ni, alamak. Dia kata saya pun dah tak terkata apalah. Sebab memang banyak di koridor di kaki 5 kelas, blok A, blok B dan blok C.
Ada saja. Setiap blok tu dia naik ada saja. Jadi saya pun dah tak boleh nak kata apa sebab saya pun dah cakap dengan dia. Kami pun memang dalam pembersihan dalam 2-3 minggu ni memang kita ada buat pembersihan kelas. Jadi dah nampak lah tu dah tengok. Kemudian rumput dan klinik ini tanggungjawab kami lah. Telah pun diberitahu dan pakcik tu pun telah berusaha untuk memotong, memastikan rumput tidak panjang dan sentiasa bersih dan selamat di kawasan sekolah. Okey. Kemudian ini item-item ni yang kita perlu buat lah. Yang kawan-kawan kita, Cikgu Siva dan rakan-rakan telah pun melakukannya pada 2 minggu lepas. Jadi kita kena ada menandakan penjarakan fizikal di semua tempat. Okey, di kelas, di bilik kantin, di tandas. Okey, kemudian kita dah adakan laluan terarah. Kemudian kita jadi bilik isolasi. Saya rasa bilik isolasi ni terletak di bangunan prasekolah yang blok B tu rasanya. Okay, jadi bilik isolasi ni bolehlah kita ceriakan balik dan bersihkan balik lah sebagai kita punya persediaan lah item. Sebab nanti kita tak adalah di query oleh pihak yang akan datang nanti. Kemudian kita kena mendirikan jadual bertugas harian. Guru bertugas harian ni rasanya dalam buku manual tu dah ada lah. Jadi tak ada masalah. Cuma kita kena tambah lah. Okey. Dan kemudian untuk makluman cikgu juga, kita terpaksa menguruskan di ini semua. Pengurusan murid pada waktu pagi, kena pastikan murid memakai pelitup muka. Jika boleh berganda. Bukan murid saja, cikgu pun sama juga. Cikgu pun sama juga, datang pagi, datang ke sekolah dan cuba pakai mask tu double layer. Ataupun ambil yang mask yang mahal sikit tu lah, yang ada yang mahal tu. Kemudian kita kena ambil bacaan suhu, kena sanitasi, kena pastikan murid bergerak dalam satu arah, penjarakan fizikal. Dan waktu berperingkat. Datang waktu berperingkat ni, dah namanya sekolah semuanya serentak lah nak berperingkat macam mana. Mungkin kita tak tahu lah nak buat macam mana, tapi rasanya waktunya tak boleh nak ubah lah. Kemudian pada waktu rehat, pada waktu rehat mengambil makanan kita di kantin kalau jika ada, jika perlu. Bersihkan bekas dan laluan sala semua kita kena buat. Pengurusan murid waktu kelas keluar murid, pembersihan meja, kawalan giliran keluar kelas. Ini saya nak maklumkan pada cikgu-cikgu, untuk murid pergi ke tandas tu kita kurangkan keluarnya murid ke tandas dan beramai-ramai. Elakkan macam tu. Kecuali kalau emergency lah, kes emergency tu kita lepaskanlah. Jadi kita tak nak dia bersukaria pula di tandas nanti. Kemudian datang dan pergi, balik. Balik pun kita kena jaga juga. Tempat menunggu ibu bapa menunggu mana yang mana menaiki kenderaan. Menaiki kenderaan ni maksudnya lebih kepada sekolah menengah yang menaiki motor ataupun kereta sendiri. Ibu bapa. Ni berjalan kaki dan kita kena suraikan menggunakan waktu berperingkat. Saya rasa masalah ini tak ada apa, cuma kita dah lakukannya pada awal tahun yang hari tu dan tak ada masalah. Cuma masalah sikit-sikit tu biasalah. Dan kita utamakan sebab kita punya blok ni jauh. Jadi ada masanya kita kena keluarkan awal dan sampai tepat-tepat pukul 1:30. Contoh sebagai contoh. Jadi itu pun jadi isu juga, kenapa lambat, kenapa cepat. Kita keluarkan cepat pun salah, kita keluarkan lambat pun salah juga. Jadi inilah yang kita kena hadapi sebagai guru. Jadi model sekarang ni kita ialah model ni tak ada masalah ni. Kita mengambil model gabungan. Kita sebab kita terpaksa ambil gabungan laluan terarah, ruang menunggu di dalam kawasan sekolah, dan kita mengambil penyurai murid secara berperingkat. Kita tak mampu nak buat menunggu di dalam bilik darjah sebab bangunan kita jauh sangat. Dan juga kita kena ada sistem intercom lagi. Lepas tu mak bapak pula kalau ada 100 orang kat situ, takkan semua kita nak panggil macam tu. Jadi itu sebabnya kita ada ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Kita mengadakan penyuraian secara berperingkat. Nanti kita akan ceritalah macam mana berperingkat tu nanti. Di sini kita ada
yang ini murid berkenderaan sendiri ya, yang naik basikal, yang naik motor ataupun naik kereta lah. Jadi kita tak ada lah. Kita hanya semuanya datang dengan ibu bapa dan berjalan kaki. Kita ada 2 pintu. Seperti mana yang Cikgu maklum, sekolah kita ada 2 pintu. Jadi saya rasa apa tak salahnya kalau kita menggunakan kedua-dua pintunya. Jadi yang pintu utama ni kita lebihkan kepada yang berjalan kaki ataupun yang menaiki kenderaan ibu bapa ataupun bas sekolah di sini. Dan di sini menaiki kenderaan sendiri. Kita tak ada, kita tukarlah. Kita boleh buat ini sendiri. Tak ada masalah. Kita boleh buat sendiri. Yang ni kita ada mengikut ubah suai kesesuaian sekolah. Jadi benda ni kita akan fikirkan nanti. Ini cadangan saja, kita boleh tukar nanti. Mana tahu cikgu-cikgu ada cadangan sekejap lagi, boleh bagi tahu Kita ada 2 pintu, 3 pintu, ni tak kisahlah, ini semua hanya cadangan saja. Ada yang baik kita boleh ambil jadi di sini perkara yang penting di sini ialah kita mengambil kira keselamatan semua orang. Yang pertama sekali kita kena pastikan semua gurulah divaksinasi, semua peguru dan warga di sekolah kita telah divaksin. Kemudian kita kena ada ujian kit kendiri. Ujian kit kendiri ini telah pun diserahkan kepada semua sekolah. Sekolah kita pun dah ada. Dan penting, selama kita pun perlulah kita menjaga keselamatan, di mana saya berharap semua cikgu kita dapat bersedia dengan mask dan juga sanitizer. Dari rumah ke, tak kisahlah. Yang penting cikgu ada. Topeng tu perlu adalah selalu. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, apabila kita dipantau, kita sekarang ni kita kena galakkan pemakaian pelitup muka, penutup muka tu, mask tu, face mask tu kita kena galakkan walaupun di dalam kelas. Jadi sebab kita telah pun ditegur oleh Tuan Sajuli kita, sebab dia datang hari tu, dia tengok anak murid kita tak pakai mask, semua mask di dagu. Jadi dia tegur sikit, kata kita kena ambil cakna sikit dan ambil berat sikit mengenai pemakaian face mask ni kepada murid. Dan juga kepada guru pun kita perlukan face mask pemakaian yang betul lah. Cuma kadang-kadang kita terpaksa ambil nafas jugalah mungkin ada yang bermasalah pernafasan akan memerlukan lebih sedikit lah. Jadi di sini ni kalau kita tengok di sini kita tak ada terlibat semua ni kena dah ada dah berganda. Ni kita tak terlibat. Ujian hanya dilaksanakan kepada murid yang bergejala sahaja. Bergejala sahaja kita akan bagikan ujian kendiri. Kemudian selepas itu baru kita ambil tindakan, panggil ibu bapa ataupun memaklumkan kepada pihak KKM. Di sini tindakan kalau murid di sini cara untuk makluman guru, inilah SOP yang kita kena ikut. Kalau murid kita yang kena, asingkan mereka di dalam bilik isolasi. Dan terus hubungi ibu bapa mereka. Kita jalankan ujian kendiri. Kalau positif, kita kena hubungi ibu bapa dan PKD untuk tindakan seterusnya. Jika negatif, walaupun negatif, kita kena juga ibu bapa untuk membawa murid pulang. Ini ada 2 tindakan di sini, iaitu positif dan negatif. Yang positif ni kita kena maklumkan penjangga dan PKD, Pusat Kesihatan Daerah. Kalau negatif, kita kena panggil ibu bapa terus untuk dibawa pulang anak-anak itu. Kemudian kalau guru atau AKP terus sahaja ke fasiliti untuk assessment test untuk ujian pengesahan. Kemudian tolong maklumkan kepada pihak sekolah ujian cikgu, keputusan dia. Kalau positif macam mana, negatif macam mana. Kemudian yang penting ni, inilah guru dan individu yang mengurus, siapa yang menguruskan guru ataupun menguruskan murid, perlu memakai pelitup muka serta memakai sarung tangan pakai buang dan menjaga penjarakan. Kalau cikgu yang uruskan, pastikan cikgu menjaga jarak fizikal antara cikgu dan murid ataupun cikgu dengan warga sekolah yang lain. Dan selalu kerap mencuci tangan
dengan air ataupun sanitasi. Okey, itu cikgu punya tindakan lah. Kalau ada, jika ada. Harap-harap tak ada, kita mengharap sangat tak ada ya. Okey, jadi ini untuk kepada murid asrama, kita tak terlibat. Di sinilah yang kita ambil lagi sekali, ingatkan lagi sekali, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Di sini pegang di sini cikgu ya. Pegang di sini. Dia kata pada setiap masa. Di sinilah yang pemantau-pemantau pegang. Bila datang dia tengok tak ada, itu kita susah nak jawab. Jadi saya lepas ini pun saya akan maklumkan juga kepada para pekerja kebersihan dan juga pengawal kita supaya sentiasa memakai, supaya kita tidak dipersoalkan. Okey, kemudian cikgu jagalah penjarakan fizikal. Okey, keraplah mencuci air, mencuci tangan, gunakan air atau sabun ataupun hand sanitizer. Okey, saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari, termasuk guru dan murid. Guru dekat atas lah, kat pejabat, cikgu kena scan, scan suhu dan juga scan MySejahtera lah. Okey, ini jika kalau suhu murid ataupun siapa-siapa sahaja yang 37.5 ke atas bergejala, tidak dibenarkan masuk. Okey, cikgu di sini saya nak maklumkan juga, mungkin dia sekali test tu di 37.5. Contoh 37.6. Tapi kita bagi dia letakkan dia ke tepi dulu, bagi dia berehat, mungkin dia panas ke apa semua. Selepas 5 atau 10 minit kita cek lagi sekali. Kalau suhunya tak turun, kita kakakkan dia, bagi tahu ibu bapa dia, tolong bawa balik lah. Kita tak pergi masuk terus. Okey. Jadi ini semuanya termasuklah guru, murid dan sesiapa saja yang akan masuk ke dalam premis kita. Ni susul atur kita dah bincangkan tadi. Okey, memastikan pengudaraan yang baik. Jika kita pergi ke bilik-bilik khas, contohnya ke mak-mak komputer, kena pastikan suhu aircon itu di antara 23 ke 26 darjah Celsius. Jadi kita pastikan kalau yang mana ada aircon tu, kena pastikan di sini. Murid dan pelajar makan di dalam kelas semasa rehat. Okey, bagi kelas menggunakan penyaman udara. Kalau kelas tu ada aircon, penyaman udara, murid makan di ruang terbuka. Terpaksalah makan di bawah ke, di tepi koridor ke, di mana-mana lah. Okey. Ini statement yang saya tak berapa gemar sangat. Murid dibenarkan memakai pakaian sesuai, kemas dan sopan. Dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, kemas dan sopan. Jadi di sini kemas dan sopan ni, kalau kita cakaplah t-shirt yang berkuala dan yang cerah. Bukannya t-shirt yang pergi berwarna-warni tu yang boleh nak pergi berzumba ke, nak pergi berjalan ke mana-mana tu. Kalau boleh biar plain. Kalau warna pun plain sahaja. Satu warna sahaja. Digalakkan macam tu. Maklumlah dah berapa bulan ni mungkin ada yang tak muat, baju pun, kasut semua tak muat. Jadi di situ kita kena ambil kira lah. Kemudian kita ada PJPK dibenarkan. PJPK dibenarkan. Ni maksudnya PJ boleh dijalankan. Tapi berpakaian sukan dari rumah. PJPK dijalankan maksudnya menjaga jarak fizikal. Maksudnya tetapi aktiviti kurikulum pula tidak dibenarkan. Saya pun tak tahu macam mana ni. PJPK dibenarkan, aktiviti kurikulum tidak dibenarkan. Maksudnya PJPK ni kelas PJ biasalah. Cikgu ibu bapa, ini pun satu statement yang saya tak berapa gemar sangat. Ibu bapa yang memilih tidak menghantar anak ke sekolah perlu memaklumkan kepada pihak sekolah. Tiada tindakan disiplin. Ini yang statement yang menjerat kita baliklah. Kita paksa-paksa datang, dia kata bila dia ulang balik benda ni, kita balik yang susah. Jadi untuk makluman cikgu, kehadiran kita harap maklum sajalah. Reda je lah dengan berapa yang hadir. Kalau yang hadir penuh pun separuh, apatah lagi apabila diseparuhkan ini. Jadi kita harap maklum sajalah. Itu kita nak buat macam mana, kita pun terikat, ikut sajalah. Kita nak tegas sangat pun, kita pun akan dipersoalkan balik nanti. Jadi kita tak nak benda ni backfire balik kat kita. Cuma yang pentingnya
dia kena maklumkan lah. Masalahnya dah lah tak hantar tapi tak maklumkan apa-apa. Itu yang jadi masalahnya. Okay, kat situ tindakan kita lah. Itu adalah cara dia. Jadi ini kita tak nak kata apalah. Cuma kita minta dia maklumkan saja. Okay. Okey, habis. Habis untuk pengoperasian sekolah. Kita tengok yang kedua pula. Sekejap Okay, saya dah siapkan apa, sebenarnya saya dah siapkan jadual penggiliran. Okey, kalau cikgu-cikgu ada pandangan yang lain, bolehlah maklumkan kepada saya. Okey, kita tengok dulu. Sekejap Ini ialah jadual jadual tahap 1 prasekolah, tahap 1 dan tahap 2. Kita akan bermula pukul 7.30 sehingga pukul 12.30 untuk tahap 1. Semua tahap 1 akan balik pukul 12.30 dan tahap 2 akan balik pukul 1.30. Jadual pun dah siap dah sebenarnya. Cuma ada sedikit touch up yang perlu dibuat lah. Jadi saya akan bagi pada jadual nanti apabila betul-betul dah mantap nanti saya akan bagilah dalam minggu ni. Dah siap dah pun, cuma nak tinggal bagi saja. Okey. Jadi di sini yang kita ambil kira sekarang ni. Okey, jadi saya macam inilah, saya berbincang dengan para pentadbir dan juga guru besar. Untuk kumpulan A, kita berikan keutamaan mereka yang ada adik-beradik di tahun ataupun di kelas yang berlainan. Ya cikgu jadi kita ambil kira yang itu. Jadi di sini rasanya Puan Zaleha telah pun memberikan kepada cikgu senarai nama yang ada adik-beradik. Mereka di kelas-kelas yang berlainan. Jadi kita letakkan dalam satu kumpulan A. Letakkan dalam satu kumpulan A. Letakkan semua sekali dalam kumpulan A. Jadi senang. Tapi nanti akan jadi isu yang lain pula. Nak sama dengan abang sekolah menengah lah. Itu kita tak boleh lah nak fikir sangat. Jadi kita sekarang ni kita buat untuk sekolah kita sahaja dulu. Jadi ini yang saya cadang, baru cadangan. Bendanya boleh ditukar. Jadi untuk kumpulan A, kita letakkan kepada mereka yang ada adik-beradik di dalam tahun ataupun di kelas yang berlainan. Jadi di sinilah penggilirannya. Saya dah buat dah penggiliran. Cuma pada minggu pertama ni, untuk tahap 1, kita mulakan dengan kumpulan A. Okey, cikgu. Kemudian kita akan berselang-selang lah. Untuk minggu yang kedua, di mana tahap 2 bermula, saya terpaksa mulakan tahap 2 dengan kumpulan B. Kenapa cikgu? Sebab kumpulan B tahap 1 ni sedang berada di rumah. Jadi kita kena, kumpulan A ni ada di rumah, jadi saya terpaksa letakkan kumpulan A ni letak di rumah lah. Sebab dia kalau ada adik-beradik, dia letak di rumah semua. Jadi ini cadangan saya lah, saya terpaksa buat macam ni. Selepas tu kita ikutlah macam ni. Dan sampailah pada 10 hari bulan 12. Okay. Ini kita ada hanya 6 minggu lebih kurang sahaja untuk bersekolah, dan tahap 2 ada 5 minggu untuk bersekolah. Silap ni minggu 5. Okay. Jadi ini yang saya buatlah, yang saya dah cuba draftkan dalam kepala saya sendiri. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Okay. Lepas ni bolehlah bersoal jawab. Sekian, terima kasih. Saya teruskan kepada Puan. Okey, terima kasih Pak Cikgu Azhar. Baik, saya teruskan dulu pada Puan Zaleha. Nanti selesai daripada kedua-dua fikir ni, baru saya ulas balik dan tengok macam mana, dan kita berbincang dengan kawan-kawan yang lain jugalah. Baik, seterusnya saya serahkan pada Puan Zaleha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya hanya nak terus sebab Cikgu Azhar dah banyak masuk tentang pembagian kelas, dan ada juga di antara yang bagi tahu saya yang adik-beradik tu memang dah yang datang dengan sepupu disebabkan masalah kesihatan mak ayah dia duduk dengan sepupu dia. Kita kira dia macam adik-beradik, dan kita minta juga guru kelas berbincang dengan
guru kelas lain tu, kelas dia sebab dia tak sama kelas. Yang tu saya suruh guru berbincang. Dan untuk isi kehadiran, kalau PDPR saya yang isi, saya dah masukkan dalam grup guru kelas. Bukan PDPR, kita kena ikut cara yang ada tertulis di dalam APDM tu. Sebab saya pun belum buka lagi, hanya guru kelas yang banyak boleh buka, dia akan tahu. Untuk murid yang bergilir, kita tulis penggiliran sebab dia ada dalam tu. Penggiliran. Kalau murid yang mak bapak dia tak nak bagi datang, dia kata takut COVID. Contohnya ada murid kita kan, dia takkan hantar. Mak dia takkan hantar. Yang tahun 2B tu, dia kata takkan hantar sebab sekolah bawa COVID. Dia memang dah cakap macam tu. Kita boleh buat kebenaran. Dengan kebenaran, tidak adil dengan kebenaran ibu bapa. Sebab dia memang tak nak hantar. Yang tu, itu bahagian kehadiran, kita ikut macam biasalah. Ikut apa yang ada di dalam tu. Hanya untuk minggu depan tahap 2, saya yang isi lagi dalam PDPR. Sebab itu bawah saya. Jadi guru kelas tahap 2 tak perlu isi yang tu, hanya tahap 1 sahaja isi. Itu bahagian kehadiran. Kemudian kantin. Kita dah faham kita akan buat penggiliran. Murid tahap 1 saya rasa dalam 200 lebih sahaja. Mungkin tak sampai ataupun sampai 200 lebih. Kita bagi 2, dapat separuh dalam 100 lebih. Dan berkemungkinan besar pun murid yang 100 lebih tu minggu hadapan datang pun faham-faham sendirilah. Rasa tak sampai 1 orang untuk 3 tahap. Jadi kantin tidak dapat jalankan. Saya harap cikgu-cikgu dapat masukkan dalam grup kelas, beritahu mak bapak sediakan makanan untuk murid. Untuk murid contohnya bawa makanan, bawa air, kemudian bawa tisu, sapu tangan ke, macam biasa, macam kita semasa PDP bersemuka pada bulan 3. Itu bahagian kantin dah. Satu lagi masalahnya blok B ni saya pun tak pasti. Saya harap kita orang dalam guru besar dan pentadbir kita orang akan uruskan air di blok B. Dia orang dah tahu tak ada, kita dah report. Dia orang dah datang tengok, tapi saya rasa dia tak mari buat lagi. Dan memanglah seminggu depan dah kita nak buka, air pun saya rasa tak ada blok B tu. Sebab mesin kita, mesin pump tu tak elok lagi. Itu kita orang akan uruskanlah nanti. Kemudian saya tak ada apalah dalam bahagian untuk kehadiran murid ni. Yang untuk tu semuanya kita cek suhu di hadapan, semuanya di hadapan dan tak perlu lagi ambil ni. Dan tisu saya akan sedia juga sikit, tapi kita harap bagi murid ni dulu. Murid bawa. Tapi boleh ambil juga dengan saya pada hari pertama tu. Kemudian saya bahagian pembukaan sekolah ni saya rasa hanya setakat itu saja. Tapi saya nak ingatkan murid tahun 6. Tadi saya dah masukkan vaksin dos yang kedua di SP Care Rawanting. Dia orang akan buat di SP Care Rawanting. Dan saya harap murid-murid tahun 6 dapat cek bila. Saya bagi tu 3 hari bulan sebab Segar dengan SK Sinaran Budi akan bermula pada 8, 9, 10 untuk buat vaksin yang kedua. Dan saya nak tanya yang vaksin tercicir tu ada 2 orang lagi tu dia dah buat ataupun belum? Sebab saya bagi 4 orang kelas 6 bijak tu. Dia budak tu dah pergi atau belum? Sebab saya tak diberitahu. Sebab saya dah update dalam APDM pun hari yang sama. Okey, terima kasih. Jadi 4 orang kita ni
dah settle. Hanya yang tak nak ambil ada 2 orang iaitu Hezron dengan Muhammad Syahmi. Rasanya tak silap saya. Semuanya budak kelas Nanggi tu. Ada 2 orang. Yang dah cukup umur 2 orang tak nak ambil. Dia memang tak nak. Itu saya dah tanya dan saya dah bagi tahu. Kita biarkan je lah. Puan Zaliha, ha, yang menolak tu saya dapat info daripada guru kelas 6 gigi ada 3 orang. Hezron, itu Khalif tak cukup. Tak dan cukup Khalif. umur. Kali bulan 11 dia tak cukup umur. Saya tak nak ambil kira lagi sebab saya tak bagi lagi. Dia yang 2 orang ni memang dah cukup umur dan saya hantar nama, dia memang tak pergi. Dia memang menolak 2 orang tu. Jadi saya dah tanya doktor kata kalau dah dia menolak juga kita tak boleh nak buat apalah. Itu saja yang saya nak beritahu. Kalau ada apa-apa ni. Satu lagi sebelum saya terlupa, saya ada masuk dalam grup kelas contoh. Yang gambar tu hanya contoh kalau nak buat begitu. Nama murid 1, murid 2, yang merah dia minggu yang kedua contohnya. Yang biru minggu yang pertama. Itu contoh sahaja. Dan senarai nama pun saya buat kumpulan A, kumpulan B tu contoh sahaja. Kalau cikgu rasa nak buat macam tu, buat. Kalau ada yang cikgu nak lebih kreatif lagi pun buat. Hanya saya bagi contoh cara nak buat penyusunan kelas. Ada dalam grup guru kelas. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Zaliha. Sekarang saya respon dulu. Nanti kan baru kita pergi kepada hal-hal lain iaitu pertanyaan kepada guru-guru mana yang nak bertanya ya. Baik, yang pertama saya respon tentang Cikgu Azhar memaklumkan tadi pintu pagar. Baik, kita semua maklum. Pintu pagar kita yang boleh digunakan 2. Belah atas tu yang dekat Dewan tu dan juga dekat belah bawah blok A tu. Baik, pintu pagar blok B tu kita pun faham kebahayaannya untuk guru-guru keluar dan masuk dan juga untuk murid-murid yang keluar kalau kita benarkan murid-murid masuk dan keluar di situ. Jadi apa hal pada saya mengambil tindakan kita menggunakan pintu pagar besar di yang blok A tu sahaja untuk murid datang dan murid balik. Jadi saya tak nak menanggung apa-apa risiko dalam tempoh akhir-akhir 3 sebulan saya nak pencen ni. Saya tak nak lagi ada berlaku apa-apa kecemasan dan perkara yang tak baik kalau berlaku di pintu pagar blok B tu. Di situ sangat berbahaya. Apatah lagi awal pagi dalam keadaan samar-samar tu dan kereta semua pun berkejaran untuk nak pergi kerja juga. Jadi kita memang sangat bahaya untuk masuk kawasan tu kecuali orang yang memang halanya sebelah situ saja, sebelah kiri, dia daripada atas sebelah kiri terus masuk, selamat. Kalau kita daripada yang sebelah traffic light ni nak melintas ke situ, kalau kata hari yang tak bekerja pun saya sangat takut. Jadi kata orang untuk mengambil langkah keselamatan dan supaya tak pening mana-mana guru dah biasa. Ni murid ni. Murid kita hanya buka pintu depan sahaja untuk balik dan untuk datang dan balik. Dan waktu balik adalah seperti yang biasa yang kita buat hari tu dan juga dia secara berperingkat daripada yang blok C dulu kemudian pergi ke blok B dan juga ke blok A. Seperti biasalah kalau kita dah masuk minggu kedua. Kalau masa minggu pertama tu kita daripada blok C dulu. Memang pernah dipertikai kenapa budak-budak besar dulu, kenapa tak budak tahun 1, tahun 2 dulu. Dia tak fikir blok C tu lebih jauh dan di situlah budak tahun 3 dan tahun 4. Biarlah dia berjalan dulu sampai ke depan sekarang. Budak tahun 1, tahun 2 yang dekat blok B tu pun dah sampai, dah sama-sama sampai pun. Kata kita, saya rasa kita kalau terlampau mengikutkan nak memuaskan hati semua orang, mati kita. Ikut hati mati orang kata kan. Jadi kata orang kita ikut yang kita mampu dan yang kita ada. Sekolah kita ada begitu dan sekolah kita mampu begitu, kita jalan seperti biasa. Jadi tapi saya rasa mak bapak kita dah puas dah bergaduh masa bulan 3 hari tu punya sekolah dan mereka dah tahu ketegasan kita macam mana dan dia dah tahu apa dia punya punca ataupun yang menyebabkan kita bertegas begitu dan dia tahu bahawa sekolah tidak membiarkan anak-anak mereka dalam keadaan yang tidak teratur. Jadi dia dah biasa dah. Kita jangan ubah
nanti kita cari pasal orang kata. Jadi pintu pagar satu saja, itu satu. Kemudian yang kedua ialah tentang kehadiran. Memang betul kehadiran waktu tidak PKP dan juga waktu PKP, kehadiran murid kalau kata waktu tidak PKP memang pun kita perlu mendapat surat pemakluman daripada ibu bapa. Jadi di situ macam Cikgu Azhar dah maklumkan dan Cikgu Zaliha juga maklumkan, Cikgu Azhar maklumkan tentang surat kehadiran tu. Jadi kalau dah sampai seminggu tak datang ataupun dah 3-4 hari tak datang, seminggu kan minggu depan dah dia tak datang pula, dah masuk kumpulan dia berehat pula. Jadi kata orang waktu tu dalam tempoh sehari dua tu kalau dia masih tak datang, bolehlah call mak ayah dia dan maklumkan kata kenapa anak sakit ke dan sebagainya. Okey, kalau dia kata tak nak datang sekolah, okey boleh. Kalau kata ni memang tidak dipaksa tapi minta surat pemakluman menyatakan kenapa anak dia sebab kenapa ketidakhadiran anak dia tu. Jadi kata orang sekolah akan maklum lah dan sekolah guru kelas kena simpan lah kenapa anak dia tidak hadir. Dan juga dekat APDM sebagaimana Puan Zaliha maklumkan perlu diisi dengan kebenaran ibu bapa, maknanya dia hadir, dia ketidakhadiran tu di bawah pengetahuan dan kebenaran ibu bapa. Jadi apa-apa hal mak bapak ditanggunglah, kita tak ada tanggung apa-apa. Okey, tu yang kedua. Okey, yang ketiga ialah tentang yang Puan Zaliha dah maklumkan tadi iaitu bawa, dan saya pun dah maklumkan, bawa sapu tangan sendiri. Sapu tangan minta anak-anak bawa sendiri, jadi boleh maklumkan awal anak-anak boleh bawa sapu tangan sendiri. Kita sediakan tisu hanya untuk murid-murid yang mungkin tertinggal sapu tangan dan sebagainya. Jadi kata orang dia akan ada rasa tanggungjawab sendiri dan memiliki keperluan untuk SOP diri dia sendiri. Kemudian yang keduanya ialah tentang bekal makanan. Jadi memang itu perlu dimaklumkan. Kita sendiri pun faham dan maklum kehadiran murid adalah separuh. Kemudian yang datang kita pun tak tahu berapa orang sahaja dalam PTPR kita pun tak semua masuk kan. Jadi kalau nak datang sekolah lagilah. Macam-macam hal anak-anak kita ni. Jadi kata orang kita pun tak sampai hati nak merugikan pihak kantin. Kalau kata dia sediakan banyak ni, tiba-tiba murid kita cuma 2-3 orang saja, kita kan kesian. Jadi kata orang untuk mengambil tindakan yang lebih ni, lebih baiklah orang kata minta ibu bapa, pesan pada ibu bapa dalam grup kelas masing-masing, sila sediakan bekal kepada anak-anak untuk kehadiran mereka ke sekolah. Jadi maknanya kantin sekolah tidak, kita nak kata tidak dibuka, kadang salah. Suruh bawa bekal je lah. Tak payahlah kita menceritakan apa-apa, kata apa ni. Suruh mereka bawa bekal. Nanti kalau tu nanti dia pergi mengadu kata kenapa kantin Sinar Budi tak buka. Dia tak tahu masalah. Dia orang ni malah cakap lah, buat dosa aku je. Jadi maknanya sekarang ni sapu tangan bawa sendiri, bekal bawa sendiri. Cuma kata orang kalau mungkin kita sediakan sedikit-sedikit biskut Tiger dan sebagainya. Kalau nak air, air dah ada air water cooler tu dah ada, dia minumlah air suling tu. Itulah kata kalau dia tak sayang sangat anak sampai anak disuruh minum air tu dan juga kata minta sekolah sedekahkan kepada dia biskut, tak mengapa, kita sediakan sedikit biskut untuk anak-anak tu. Kita bimbang anak dia lapar. Kalau dia rasa tu bukan rasa tanggungjawab dia tu, terserahlah. Kita maklumkan saja, tapi saya rasa insya-Allah kebanyakan daripada ibu bapa murid kita akan ni lah. Kalau kita dah pesan suruh bawa bekal dan juga bawa sapu tangan sendiri, insya-Allah dia akan sediakan. Kalau kita kata dekat sekolah akan ada kantin dibuka seperti biasa, dia akan orderkan untuk anak dia. Jadi sekarang ni kantin tak berkesanggupan untuk membuka jualan dia, jadi kita kena sedia sendirilah. Bukan Okey, yang keempat. Guru kelas, apa tindakan guru kelas sekarang? Guru kelas sekarang ialah bertindak untuk menyediakan dua kumpulan yang diperlukan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A sebagaimana yang Puan Zaliha dah maklumkan iaitu yang mempunyai adik-beradik. Puan Zaliha dah maklumkan dalam guru kelas rasanya. Jadi mana yang adik-beradik tu walaupun dia dekat kelas A, kelas pertama ataupun sampai ke kelas yang keempat, tahun 6 dia kelas yang pertama, anak dia yang kedua yang darjah 5 dekat kelas yang ketiga, anak dia darjah 4 dekat kelas yang keempat, tu kelas ketiga. Jadi kata orang semua tu adik-beradik tu dudukkan dalam kumpulan A. Jadi kumpulan B adalah yang tak beradik-beradik lah, maknanya dia seorang dekat sekolah tu. Ataupun yang bersepupu tu pun masukkan juga dalam kumpulan A supaya mereka boleh datang dalam satu van ataupun kenderaan yang sama.
Jadi itu tugasan guru kelas sekarang, maknanya asingkan sekarang, buatkan senarai nama, list nama kumpulan A dan kumpulan B dan sentiasa memaklumkan kepada ibu bapa untuk siapa yang kena datang pada minggu tersebut. Mak bapak ni dia bila dah kerja dia kadang dia tak ingat anak aku ni nak kena pergi sekolah ke tak, anak aku nak kena pergi sekolah ke tak. Jadi sebelum dia tembak dan kita, jadi kata orang setiap kali nak datang minggu berikutnya maklumkan dalam WhatsApp kelas masing-masing. Okey, kumpulan A inilah murid-murid yang akan datang, jadi ibu bapa sila bersedia. Nanti minggu lagi satu pula ini adalah kumpulan B dan murid ini perlu datang untuk seminggu ni, mak bapak ibu bapa perlu bersedia. Jadi dan kemudian apa lagi cikgu perlu buat tadi yang Cikgu Azhar maklumkan, sila taggingkan meja murid masing-masing. Taggingkan meja murid masing-masing. Mana kalau kata kumpulan A mula daripada tepi dinding, lepas tu yang tengah ni kumpulan B punya tau. Lepas tu kumpulan A balik, kumpulan B macam tu lah. Macam yang Cikgu Azhar bagikan gambar ni. Ikutkan macam ni, maknanya berselang dia. Kemudian depan kumpulan A, tengah kumpulan B, belakang lagi kumpulan A, macam tu lah. Berselang-selang 1 meter dan secukupnya kelas tersebut. Jadi maknanya memang dah disiapkan nama Azirah, Faizah, Halim, Azura, siapa nak punya nama dan kumpulan dia. Okey. Faizah kumpulan A, Azura kumpulan B, kemudian siapa? Azhar kumpulan A balik. Jadi maknanya dia tahu dia adalah kumpulan A. Jadi kalau ada pemantau dia puas hati. Okey. Budak ni dengan budak ni okey yang datang adalah kumpulan A belaka. Yang kumpulan B ni tak datang. Jadi bila nanti budak kumpulan B pula datang, dia akan duduk dekat nama dia orang masing-masing. Jadi guru kelas kena maklumkan. Bila kumpulan B datang kata cari nama kamu sendiri, dekat situlah kamu duduk. Jangan tukar-tukar. Jangan dia pergi duduk tempat kawan dia yang kumpulan A tu. Itu adalah tujuan supaya mengelakkan COVID sebab takut kan bimbangkan ada gejala dan sebagainya. Jadi itulah langkah-langkah yang kita perlu ambil. Jadi dua perkara yang penting. Satu, siapkan senarai nama kumpulan A, kumpulan B dan juga taggingkan cikgu meja untuk murid-murid cikgu masing-masing. Kemudian seterusnya ialah tentang air. Okey, cerita air dekat blok B tu kebetulan tadi saya memang perlu berbincang dengan Cik Syahrul iaitu bahagian aduan bahagian aduan kat PPD. Saya nak bertanya dia pasal saya punya urusan pencen lah dan sambil saya juga nak menanyakan kita punya blok B yang air ni. Hari tu dia bukan main awal lagi. Kita baru maklumkan dia dah suruh orang tu terus datang dan cek apakah keperluan dekat kita punya blok B punya air tu. Jadi setelah dikenal pasti dah seminggu pula lah menyenyapkan diri, diam pula tak ada apa-apa. Rupanya mereka terlalu sibuk dengan audit SIRIM. Dia tadi mencakap juga minta maaf lah puan, dia kata tu. Saya cakap juga tadi, saya kata Cik Syahrul kata minta maaf lah nak tanya pasal kontraktor air yang nak betulkan blok B tu. Lepas tu dia lupa, dia kata apa, belum datang lagi ke puan? Belum, hari tu sampai dia orang call Cikgu Azhar tanya ada tak arahan untuk dia datang sebab dia tak boleh berani-berani datang kalau tak ada arahan daripada pihak PPD. Jadi bila macam tu rupanya dia pun lupa nak mengarahkan orang tu dan dia juga lupa nak memaklumkan pada kita. Bila saya tanya tadi dia kata okey puan saya ambil tindakan secepat mungkin. Dia pun terima kasih kerana kita mengingatkan dia semula apa tugasan yang telah dia terlupa untuk menyampaikannya. Jadi insya-Allah lah kita berdoalah supaya minggu ni air dekat blok B tu dapat dibaik pulih dan juga bolehlah dapat air dekat blok B untuk nak cuci gelas dan sebagainya. Okey, kemudian last kali ialah tentang kehadiran guru. Kehadiran guru perlu hadir pada yang ada kelas. Maknanya kalau kata tahap 1 yang hadir, okey tahap 1 semua hadir. Tahap 2 pula mana yang dia ada mengajar tahap 1, dia kena hadir. Itu je lah ceritanya, maksudnya macam Yoyo kan. Yoyo dia muzik tahap 1 dan tahap 2, dia lah seorang-orangnya guru muzik kat sekolah kita. Jadi bila macam tu, begitu juga Anlogis untuk bahasa Tamil. Jadi mana yang memang dia lah seorang-orangnya yang mengajar pelajaran tersebut di tahap 1 dan tahap 2, maknanya tahap 1 punya ni dia pun kena hadir pada waktu dia kena ada kelas dia. Jadi untuk yang tidak berkaitan, masih di tahap 2 yang tidak berkaitan dengan tahap 1 tu, masihlah boleh BDR dan juga menjalankan PDPR seperti biasa. Yang seperti biasa kita sekarang lah. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak maklumkan. Baik, sekarang kita
buka kepada guru-guru atau kalau takbir ada apa-apa lagi nak disambung daripada apa yang saya maklumkan tadi, kadang kita lupa. Jadi sama-sama mengingatkan lah. Puan, saya nak tanya sikit tadi. Tadi yang Puan cakap ada yang ikut jadual tadi. Yang murid guru tahap 1, guru tahap 2 kan. Maknanya yang guru tahap 2 tu kalau dia tak ada kelas tahap 1, dia tak perlu hadir ke sekolah ke macam mana? Tak perlu hadir. Payahlah, dia tak perlu, dia tak payah hadir dululah. Nanti kalau buat minggu online depan dia. baru semua datang. Okay, kalau kata memang dia tidak berkaitan dengan tahap 1, tak perlulah dia ni. Oh, satu lagi tadi bila tengok Azizah saya teringat satu perkara. Guru-guru dekat blok C, tolong ada 2 perkara, iaitu di mana bumbung telah dibaiki dan juga elektrik telah dibaiki, tetapi elektrik saya tak pasti belum habis kot. Jadi maknanya siapa yang dekat blok atas, terutama macam kelas Cikgu Azizah, kelas siapa yang selalu bocor tu, kalau masih bocor tolong maklumkan ya. Maklumkan supaya saya boleh maklumkan kepada kontraktor tersebut supaya dia baik tulis semula. Sebab kita walaupun saya dah tanda tangan untuk rilis pembayaran kepada mereka melalui PPD dan sebagainya, tetapi kita masih ada waranti dalam 6 bulan rasanya untuk nak tengok sama ada masih berlaku kebocoran dan sebagainya. Jadi dalam tempoh-tempoh terdekat ni alhamdulillah sekarang kita pun tengah musim hujan. Jadi kalau kata kelas masih dalam keadaan basah dan sebagainya, ambil gambar, hantar pada saya akan forwardkan kepada Cik Fuad iaitu kontraktor yang membaiki kebocoran di bumbung blok C. Okey, Cikgu Faizah ada apa-apa nak tanya? Cikgu Faizah Razak angkat tangan tu nak tanya apa ya? Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya nak tanyalah, saya ni penghuni blok B tu. Kan, kesediaan blok B tu kalau saya kurang faham tadi ke, Cikgu betulkanlah ya. Okey, memang saya tengok blok B tu memang teruk sangatlah. Adakah kerja pembersihan tu cleaner tu telah lakukan sekarang ni, waktu sekarang? Nak ikutkan dia orang dah membersihkan. Sebab tu hari tu yang saya ingat saya Cikgu Azhar yang meraun dengan orang jabatan tu, dia kata tidaklah sampai tidak dibersihkan oleh pihak unit pembersihan cleaner. Maksudnya tak adalah cleaner tidak membersihkan, tetapi benda tu setelah dibersihkan benda tu dia berak lagi. Itulah kisahnya, dia bawa dia punya suku sakat tu nenek dia semua tu balik kampung dan bersantai-santai dan juga memberak lagi sebab tarik baru kata. Cikgu Azhar lah maklumkan pada saya tak tengoklah pula tarik. Boleh tak kalau saya kalau diorang ni sebelum buka sekolah dia cuci lagi sekali, sebabnya yang nak masuk ni tahap 1 kan. Ada budak kali blok tu ada murid tahun 1 dan tahun 2. So kalau boleh saya minta pembersihan tu dibuat lagi sekali lah agar lebih bersih lah. Ya. Saya pun maklum juga pasal tu ya, Cikgu. Untuk makluman mereka telah pun membuat pembersihan kali pertama pada minggu lepas. So dalam minggu ni insya-Allah lah saya akan minta mereka pergi buat lagi sekali. Cuma saya tak boleh berada di sekolah dan saya minta mohon jasa baik Cikgu Zayat ataupun Cikgu Zaleha lah untuk mengingatkan pekerja kita untuk membersihkan lagi sekali blok B dengan blok C. Blok C atas tu. Untuk maklumat Cikgu lah. Saya memang tak boleh datang sekolah. Harap maklum ya. Okey, terima kasih. Dia tengah kuarantin pula. Tu kata alamak. Orang kuat saya kuarantin ayo. Okey, Cikgu Raida. Okey, ada siapa-siapa lagi nak tanya tadi tu? Cikgu Azizah dulu tadi. Okey, Azizah ada apa nak tanya Azizah? Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya nak tanya ada 2 soalan. Yang pertama, untuk murid yang bergejala, lepas tu guru yang kena buat test tu kan. Saya nak tahu guru siapa ya yang dipertanggungjawabkan untuk buat test. Dan sebab kalau kita dah tahu dia bergejala, sebenarnya kita berisiko juga. Ya, sebab betul. kita buat test tu. Jadi siapa kalau saya tak berani. Jawab. Puan Zaleha sila jawab siapa yang nak kena pakai test kit tu. Okey, lagi satu soalan Cikgu Azizah. Lagi satu soalan. Okey. Murid kan kita dah cakap memang selalunya akan berlaku, kita dah bagi kumpulan A, kumpulan B, tapi dia salah juga. Dia ikut juga. Lepas tu kebanyakannya macam dulu bila UPSR kita ada buat penggiliran,
mak dia tetap juga dengan alasan sebab dia kerja apa semua kan. Okey, sekiranya murid ini selalunya parent macam ni, kalau kita call tu ambil anak dia, macam-macam alasan nanti. Dia dah pergi kerja lah, apalah, itulah, inilah. Jadi di manakah kita nak letakkan murid ini? Sebab kalau nak masukkan kelas tu, kita dah letak meja. Dia dah tak boleh dah ada dekat tempat dia. Jadi apakah tindakan yang perlu kita buat terhadap murid ni? Okey. Dua soalan Kalau saja. macam tu kan yang saya fikirlah setakat ni nanti kan kalau saya silap guru-guru kelas untuk tahun 1, 2 dan 3 selain daripada korang ada satu salinan untuk kumpulan A dan kumpulan B, berikan kepada kami pentadbir dan juga kami akan uruskan dekat pintu pagar bersama dengan guru yang tugas dekat pintu pagar tu. Jadi maknanya pastikan kata nama dia ada di situ, kalau tak kita ni lah terus suruh mak bapak dia ambil balik semula lah. Kalau kata dia naik van pun kata van kena tadi balik semula lah, kata bukan giliran dia lagi. Tapi memang senarai nama tu mesti kena masukkan setiap masa, maklumkan kepada bapa letak dalam apa tu. Itu kita punya tu lah. Cumanya tu dah kata kalau tu bagi supaya kita ni kata okey kata apa Sifat Rash ada. Kemudian siapa lagi? Kumpulan A macam tu. Itu tak apa cikgu. Ini masalahnya parent hantar anak Zoom, dia terus pergi kerja. Dia takkan tunggu anak dia kita check ke apa ke. Terutama kalau ada barisan yang panjang. Jadi saya nak tahu, memang budak ni dah ada kat sekolah. Kita call parent pun parent tak nak ambil. Memang dengan alasan dia kerja patah. Jadi saya nak tanya budak ni, mana kita nak letakkan dia nanti? Kita letak bilik isolasi lah. Sorang-sorang dia. Oh, letak seorang tanpa pengawasan guru tak boleh cikgu. Jadi apa-apa kita kena. Kita pun nak mengajar juga kan. Itulah pasal. Kita kena fikirkan juga tu. Nak tengokkan dia macam ni cikgu. Macam ni lah. Kelas pula tertinggal. Okey macam ni cikgu. Ni cadangan saya saja. Kalau tak ni kalau cikgu rasa okey gunakan lah. Macam ni cikgu, apabila kita dah buat pembahagian kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B, kita masukkan tarikh sekali. Tarikh minggu-minggu yang dia perlu datang. Dekat senarai nama dia tu. Masukkan dalam guru kelas. Itu salah satu cara lah. Dan satu cara lagi, kita kena bagi tahu juga berulang kali, acap kalilah kena cakap dengan mak bapak ni. Kadang-kadang biasalah sekali dua terlepas pandang tu biasa, tapi kalau dah kerap sangat itu bukanlah. Jadi itu cadangan saya lah. Apabila cikgu dah bagikan kumpulan tu, cikgu letakkan tarikh yang macam saya tunjukkan tadi, tarikh minggu-minggu yang mereka perlu hadir. Maksud kumpulan ni datang minggu ni, kumpulan ni akan datang pada tarikh-tarikh yang tersebut lah. Itu cadangan saya sajalah. Okey, tapi kalau murid tu ada, option yang kedua kita letak kat bilik. Ya, isolasi ataupun kita kena cari Atirah lah, kena jaga sebab Atirah tak ada kelas. Kesian dia. Ya, Cikgu Rohidah. Tapi memang tak ada bilik isolasi pun boleh. Tapi tu kata bila macam tu kan, satu lagi supaya mak bapak dia, tapi kadang mak bapak sekolah Sinaran Budi saya pelik dia tak belas pun dekat anak dia. Macam tak sayang anak tau. Sebab tu kata kalau macam tu kita ambil gambar, lepas tu kata puan, anak puan sepatutnya datang minggu hadapan. Bila datang minggu ni kelas dia tak boleh nak masuk kelas, jadi sekarang dia dekat bilik isolasi. Jadi dia tak belajar. Kata macam tu lah senang, maksudnya kita bukanlah ugut tapi ugut lah orang kata. Ataupun kita nak maklumkan supaya dia faham. Maknanya dia janganlah susahkan sekolah. Ayuh. Ataupun puan macam ni puan, kita kena keluarkan satu surat pemberitahuan tolong ikut tarikh-tarikh dan kumpulan yang telah ditetapkan. Guru kelas kena maklumkan lah. Surat daripada sekolah juga cikgu? Dari sekolah puan, Ya. Kita buat macam tu lah. Maksudnya bila surat daripada sekolah, lepas tu guru kelas snap benda tu. Ya, betul. Secara official lagi senang. Betul lah. Okey, terima kasih cikgu. Puan Rohidah, ada apa-apa tadi nak tanya? Okey cikgu, Assalamualaikum. Okey, yang pertama tentang yang blok B tadi kan cikgu kan? Ya. Yang blok B tu saya ada pergi melepas hari Khamis. Memang dia orang dah bersih pagi tu. Semalamnya kot hari Rabu kot dia orang bersih kan. Tapi saya tengok, saya rasa dia orang ni main sembuh air je. Sebab atas tangga, anak-anak tangga betul kan ada rantai kan? Anak tangga lagi kan? Dan dataran tu dia licin tau, berlumut. Saya rasa tentu tak selamat lah untuk budak nanti kan. Jadi minta tolong pesan kat pekerja tu suruh dia berus lah kan.
Lepas tu koridor pun sama. Koridor tu mana-mana yang ada air bertakung sikit-sikit, kadang mungkin tempias hujan kan, koridor dengan tangga yang lantai tangga tu Satu kan. lagi tu. Dia memang Nabi kan. licin. Yang sana pun banyak juga. Deha besok maklumkan dekat apa ni, dekat Fatma dengan kawan-kawan dia tu, bersihkan blok B, semua kumpul dekat blok B dan apa ni, lepas tu blok C pula. Okey. Itu yang tu, yang keduanya pasal kelas dah blok B tu, kelas-kelas tu kan dah dilap tak habuk dia Sebab masa saya pergi last week tu hari Khamis belum dilap lagi dalam kelas. Depa tembak bawah dulu. Oh ya. Sebab kalau boleh kita nak kena pergi sekali untuk tagging meja tu, kalau dia orang dah lap semua okeylah kan. Tak apa, akan ambil tindakan minggu ni insya-Allah. Okey, yang seterusnya satu soalan saya nak tanya, macam dalam masa kita dah pergi sekolah minggu depan, untuk tahap 1 kan. Kumpulan A, kumpulan A kita bersemuka, kumpulan B kita duduk PDPR. Jadual dia macam mana cikgu? Jadual yang PDPR tu. Adakah kita kena buat jadual macam sekarang 3 kali? Saya BM 3 kali seminggu. Tak payah macam ni cikgu. Dia macam ni. Nak buat 2 jadual jadi pening pula. Okey. So sekarang ni macam ni, apabila jadual bersemuka dah siap, okey. Dah siap dah pun. Kita gunakan jadual itu juga untuk PDPR. Maksudnya termasuklah yang tahap 2. Yang tahap 2 dia akan guna juga jadual yang akan disampaikan nanti. Sebab apa, nanti saya nak buat jadual set kan, cikgu kan ada yang mengajar tahap 1 dengan tahap 2. Jadi dia akan clash. Jadi jadual yang saya dah siapkan ni untuk bersemuka semua dah siap. Walaupun PDPR, cikgu kena ikut juga jadual bersemuka. Untuk yang PDPR lah. Contohnya macam yang bersemuka sekarang ni, cikgu sekarang kita ambil kira yang bersemuka dulu. Yang bersemuka. Yang PDPR, cikgu boleh masukkan di dalam Google Classroom. Maksudnya contohnya hari ni ada latihan. Okey, ada hari ni latihan muka surat berapa, tolong buat. Akan disemak pada minggu hadapan. Macam itulah maksudnya kita bagi macam tu. Tapi saya tak akan buat jadual lain lah. Sebab memang nanti dia susah, nanti akan jadi cacah merebah dan cikgu-cikgu pun akan pening. Termasuk saya juga akan pening sebab nak buat 2 jadual yang lain. Sebab kita nak setkan cikgu-cikgu ni. Dia dah ada mengajar-ajar kelas lain. Tiba-tiba ada jadual yang PDPR pula nak ikut, tak boleh. Kita ambil satu jadual saja. Gunakan jadual yang bersemuka untuk PDPR. Jika perlu. Okey. Maksud Cikgu Azhar. Yang SPDPR tak perlu buat lah kan bila dah minggu depan tu. Yang tahap 1 sampai minggu ni last lah kan. Minggu ni last. Yang tahap 2 minggu depan lah last. Lepas tu kita tunggulah arahannya Cikgu Nasir. Saya pun tak dapat apa-apa makluman lagi. Ke Cikgu Nasir ada dapat makluman dah? Tak ada, saya pun tak dapat apa lagi. Saya tak dapat. Dia hanya suruh buat untuk minggu-mingguan yang saya bagi tu. Puan Zaliha belum jawab tadi yang Cikgu Azizah tanya, kalau ada murid bergejala, siapa yang nak ni? Siapa yang nak? Dia tak ada bagi tahu. Dia tak bagi tahu siapa-siapa yang tu. Dia hanya bagi tahu kat saya. Dia cakap macam ni. Dia kata benda tu hanya untuk murid yang bergejala saja. Guru tak boleh guna yang itu. Dia kata hanya murid. Takkan kau nak suruh dia ludah sendiri dan juga ni. Mesti ada guru yang terutama budak kecil kan. Sekarang semua PKM sekarang. PKM pula yang apa ni. Itu tak ada. Cikgu Siva ya. Okey, salam sejahtera. Zaliha tolong tanya dengan apa ni, Cik Aznul ke siapa ke? Siapa yang Okey, sebab Cik Aznul Ustaz Azna yang bagi nanti saya WhatsApp dia, saya tanya ada lagi kita nak tanya tentang RMP tu dengan dia. Okey, Cik Siva kita. Okey, salam sejahtera cikgu. Saya nak tanya pasal tempat murid menunggu waktu balik nanti. Sebelum ini kita ada pasang kanopi dan di kanopi itu semua dah rosak sebab ditiup dipukul ribut lah gitu kan. Semua kanopi itu dah rosak. Jadi sekarang ni mandang musim hujan dan juga kalau panas memang susah lah budak tu nak beratur dalam laluan tu. Jadi kita kena sediakan juga cikgu kanopi. Dan masalahnya di sekolah kita saya rasa tak ada dah kanopi yang okey sikit lah. Apa ni? Cikgu Zayat. Cikgu Zayat. Where are you? Cikgu Zayat, Cikgu dan Cikgu Rahman pergi tengok, nanti tengok besok pergi tengok dekat lagi.
Kalau ada, keluarkan. Kalau tak ada, orderkan. Duit kau banyak-banyak tu, belilah apa ni, guna untuk beli kanopi kita sebab memang perlu. Memang Cikgu, betul cakap. kalau boleh beli yang berkualiti sikit lah, yang warna putih tu kan, dia punya tiang besi tu tebal sikit. Jadi kita boleh guna lama. Yang kita pakai untuk sukan ni dia tak kuat cikgu. Bila kena angin sikit dia bengkok. Macam dulu kita ada bincang dengan Cikgu Azhar pun ada bincang kan. Yang kenduri punya tu kan? Yang kenduri punya tu. Dia punya canvas tu boleh tukar. Cuma batang besi dia. Yang ini rugi cikgu, dah banyak. Bila ringan, batang besi tu kena tiap angin tengok patah batang besi tu. Cuma betulkan pun patah. Tak boleh nak buat apa dah. Tu cikgu saya kena ni lah, kena tengok baik. Berapa duit sukan ada banyak rasanya tu. Apalah kalau misalnya dah tak ada sangat kita punya tu dah tak ada, belikanlah dengan duit sukan yang ada tu. Memang perlu pun. Okey, terima kasih. Terima kasih. Boleh? Okey. Besok cikgu saya nak pakai minggu depan tu, kalau order takut dia rambat. Okey, Cikgu Zaitun ada apa-apa? Okey, Assalamualaikum. Cikgu, saya ada 4 perkara lah saya nak tanya lah. Okay, yang pertama tadi Cik Azhar ada beritahu bilik isolasi tu di blok B. Tak silap saya di blok. Okey, kalau untuk murid darjah 5 dengan 6 untuk pergi ke sana rasanya agak jauh. So agaknya di blok A. Dia dekat pangkal tu, dekat mula-mula tu. Dekat lepas surau tu, betul-betul dekat lepas surau tu yang pertama tu. Oh, bilik darjah 1 lama ke? Oh, di situ je dia, jadi maknanya yang dia dari mana arah pun lebih kurang juga dia punya meternya tu. Tak sampai 100 meter dia bergerak. Itu lah bilik kesihatan sekarang ni. Kenapa? Bilik isolasi lah. Yelah. Ya, bilik kesihatan sekarang. Okey. Yang kedua, Cikgu Aznida kena bersihkan dan kena ceriakan bilik tu, Cikgu Aznida. Lagi Tun. Selamat. Tak dengar Tun. Cikgu. Dengar tak? Okey. Sorry cikgu, saya tengah nak stop saya sekejap. Boleh bagi soalan tadi? Okey Tun, kenapa? Ada lagi Tun? Zaitun nak cakap lagi? Tak ada, saya nak cakap lah. Cikgu Zaitun ada apa-apa lagi? Cikgu Ziwa tadi angkat tangan, ada apa-apa lagi Cikgu Ziwa? Cikgu Nasir ada apa, teruskan dulu. Tak ada cikgu. Saya silap saya tekan. Okey. Okey, Cikgu Nasir ada apa-apa nak tanya lagi? Ni saya nak maklumkan dekat blok C tu, bilik komputer blok C, setakat yang saya cek tu nak maklumkan semua lah. Yang dia punya plug tu tak ada power lagi, tak tahulah hari ni kan. Satu lagi memang budak memang tak boleh masuk lah bilik komputer tu sebab bilik komputer tu tertutup. Dia tak boleh nak buka. Okey. Kenapa tak boleh nak buka? Bilik komputer memang tertutup, tak ada lasi apa. Dia kapit pun bawah kapit. Yang tu dia dah dia seal dengan apa, plywood semua. Yang dia buka tingkap belakang semua bertutup, semua tutup. Memang tak ada tingkap.
Okey cikgu, Assalamualaikum. Sorry tadi saya punya azan tu dah terauto. Okey, yang keduanya saya nak minta pentadbir minta bekerja lah untuk cuci blok A beberapa hari sebelum tahap 2 naik lah nanti minggu hadapan. Suruh dia check taik kelawar tu, terutamanya kelas Arif. Saya rasa ada banyak juga taik kelawar dan tangga dari blok daripada kelas 6 Arif ke pejabat tu pun selalu di tangga tu ada banyak najis. Ya, hari tu Nazir dah tengok dah sekali. Memang ada. Okey. Yang ketiga, tadi kan cikgu cakap, Cik Azhar kata PDPR dan juga bersemuka kita punya, dia berjalan kira macam serentak lah, jadual yang sama kan? So kita punya tak maksudnya kita punya RPS tu dia ada perubahan ke tak, macam mana kita punya RPS tu? Okey. Baik, ini seperti mana yang saya dapat tahulah RPH kalau cikgu kita sebab ada penggiliran kan. Ada penggiliran. RPH tu kita boleh guna semula sebenarnya. Sebenarnya bukan maksud saya serentak. Maksudnya macam ni. Yang PDPR, yang bersemuka tetap bersemuka. Yang PDPR tu, yang di rumah tu hanya cikgu masukkan kerja yang telah dilakukan pada hari itu. Contohnya buat latihan apa, karangan ke apa. Just maklumkan kepada murid untuk dibawa pada minggu hadapan. Yang bersemuka tu kita dah periksa lah. Oh, so kita ikut jadual baru subjek. Contohnya katalah hari ni ada BM. So bila-bila masa kita boleh masukkan lah untuk hari tu lah. Ya. Maksud saya macam ni cikgu. Maksud saya gunakan jadual yang sama. Macam tak nanti minggu depan tahap 1 masuk kan. Tahap 1 masuk, dia akan menggunakan jadual bersemuka. Okey. Jadi tahap 2 pun akan guna jadual bersemuka tapi PDPR. So jadual yang Cik Azhar nak bagi ni kiranya tahap 2 kita start 8 ke atau sama sekali dengan 1 Sama satu bulan sebab nanti ada cikgu yang akan bersilang kan. Ya, betul. Yang mengajar tahap 1 tahap 2 kan. Okay. Jadi itu sebab saya kata guna jadual bersemuka tu untuk PDPR, sebagai PDPR. Oh, so kita punya RPS pun tak adalah kita buat, maksudnya samalah. Cuma kita buat aktiviti satu kelas tu kiranya RPS dia samalah aktiviti dia. Sama je ya. Okay, so yang last kali saya cuma nak pengesahan lah kita punya SOP terutama untuk budak tahap 2 tahun 5 dengan 6 di blok A. So kiranya budak masuk di pagar, dia ambil suhu, kemudian ada cikgu yang akan sanitize di bawah tu dan murid akan terus masuk ke kelas lah macam biasa, macam kita punya PKP hari tu lah. Ya betul, macam biasa murid juga. Akan tunggu di dalam kelas lah sampai 7.30 guru akan masuk. Ya, betul? guru akan masuk, betul. Okey, itu saja. Assalamualaikum Cikgu Azhar. Ya, okey Cikgu Alim. Saya dengar tadi Puan Zaitun kata cikgu yang akan sanitize. Kenapa tak biar murid sanitize sendiri ke apa ke? Adakah masih guru yang perlu sanitize? Tak, maksudnya ada guru bertugas yang akan menengokkan perjalanan tu je lah. Maksudnya kalau kata kalau kata kita guna liquid, budak tu tekan sendirilah. Kalau kata budak kan pagi kan cuci tangan. Jadi maknanya dia kena ada guru di situ. Kalau tak nanti Cik Alim faham kan apa akan berlaku. Dia akan air, dia akan main air, dia akan berjimba kat situ. Ya, sebab saya dengar tadi cikgu yang akan sanitize. Saya rasa itu dah tak betul lah kan. Tak, maksudnya guru bertugas memastikan perjalanan benda tu berjalan dengan elok, murid dapat berjalan naik. Kan dia dekat tengah jalan tu dia dah berpeluk-peluk, dia dah lama tak jumpa kawan dia. Itu semua orang luar sentiasa memerhati untuk cari salah sekolah. Jadi kata orang, kita cuba meminimalkan supaya kita tidak dipersalahkan tu je lah. Maksudnya kita ikut SOP yang betul. Guru-guru bertugas memang perlu ada untuk memastikan disiplin murid. Itulah maksudnya. Okay. Ya. Alright. Balik macam biasa ya, balik tak cuci tangan tau, balik spray je, guru kelas spraykan tu. Jadi maknanya semua peralatan tu Cikgu Zaleha kena semak balik, cukup ketat apa semua, dan guru kelas pastikan benda tu diambil lah. Maksudnya untuk waktu nak balik tu tangan murid dispray lah seorang sikit tu. Okey. Ada apa-apa lagi cikgu lain?
Ada apa-apa lagi nak dibincangkan? Cumanya kita dari unit pentadbiran ni, Puan Zaliha dan Cikgu Zayat, Cikgu Azhar dia seminggu cuti ni. Dia kerja dari rumah lah. Dah dia sedang dalam keadaan kuarantin kan. Jadi kata orang kita kena sentiasa mengingatkan pekerja kita lah. Memang kena seksa dia orang dalam seminggu 2 ni untuk dia membersihkan kelas-kelas dan kawasan sekolah. Cikgu Nasir, Cikgu Nasir. Ya. Betul pelak semua tak boleh guna lagi komputer. Setakat yang saya cek hari tu tak boleh. Plug untuk komputer memang tak boleh guna. Maksudnya Lampu kipas okey. Okey, alright. Okey, sebab kita nak maklumkan kepada kontraktor tu. Okey, lagi satu Puan. Tadi sebelum meeting tadi saya pun dapat call daripada kontraktor untuk buat pam tu. Dia pun tanya saya ada dapat apa-apa feedback tak daripada PPD. Ada. Maknanya Kak Manda kata apa ni, Cik Syarul dah suruh datang dah. Okey. Kata Cik Syarul dah suruh datang. Alright. Cikgu Aznida jangan lupa ya bilik isolasi besok tengok apakah yang berlaku. Tolonglah datang sekejap. Pastikan bersih dan juga apa ni sebab apa-apa hal nak kena dalam keadaan siaga lah. Saya kalau Cikgu datang Azhar datang. bagi tahu blok C atas tu tidak diusik. Tak dibagi, tolong bagi tahu. Tidak apa? Kan kipas tu cikgu tak boleh berharap lah. Kata atas tu tak ada kan. Tak buat. Dia hanya buat. Okey. Memang dia tak buat atas tu. Okay. Macam ni nanti macam ni kita tengok berapa kipas yang tak boleh bergerak, yang tidak boleh berpusing. Masalahnya saya tak boleh datang. Saya ada perancangan sebenarnya. Jadi itulah sebab saya ada perancangan saya sendiri sebenarnya. Tapi itulah. Kok ada cikgu-cikgu mana, tak apa dah nanti saya tanya guru besar macam mana lah. Tak kisahlah dalam mesyuarat ni. Nanti saya bincang dengan guru besar macam mana. Okey. Ada apa-apa lagi tak yang lain? Persoalan-persoalan? Biar Puan Sati tanya sama ada tahap 1 ataupun tahap 2 sebab kita tak ada, insyaAllah mungkinlah kita tak ada apa-apa nak adakan perjumpaan lagi untuk tahap 2 punya kehadiran pula nanti. Jadi kita dah bincangkan terus dalam minggu ni. Maknanya kita terus faham apa yang perlu dijalankan oleh setiap guru kelas dan juga guru-guru yang beredar ni untuk pengoperasian sekolah tahap 1 dan juga tahap 2 minggu ni dan mula minggu hadapan semua akan berjalan dengan lancar lah insyaAllah. Cikgu Azhar, kipas blok C tak berfungsi kelas atas? Bukan tak berfungsi Cikgu Azizah. Saya macam ni lah saya cerita. Seperti mana yang maklum kita dapat tu untuk seluruh blok C. Okey. Dalam spek kerja katanya nak buat seluruh blok C. Tiba-tiba apabila dah siap dia cakap tingkat aras 2 tu dia tak buat. Dia hanya buat aras bawah dengan aras 1 sahaja. Jadi aras 2 tu tak tahu. Dia tak buat. Memang dia tak buat. Dia tak usik langsung. Tak ada dalam bajet dia ke atau apa? Sepatutnya memang ada, tapi itulah saya kata apabila dia orang tukar spek ni saya pun tak tahu sebenarnya. Boleh ke macam tu? Wallahualam. Jadi memang kita orang terkejut. Saya pun terkejut sebenarnya. Sebab saya beranggapan memang dia akan buat sampai atas. Itu yang saya kata. Kipas ni pakai kipas lama lah maksudnya. Itu sebabnya saya rasa kelas Cikgu Azizah dengan kelas yang depan sekali Cikgu Juyah kot rasanya. 3 bijak. Kelas yang belakang, kipas yang belakang sekali. Hari tu saya cek dengan Nazir tak berpusing lah. Nanti saya cubalah macam mana. Saya ingat nak datang minggu ni, nak buat minggu ni. Tapi apakan daya. Okey. Memang saya nak buat tindakan minggu ni sebenarnya. Tapi apakan daya. Lepas tu cikgu, ni maksudnya memang kontraktor tu tak akan buat? Tak buat, memang takkan buat. Dia tak sentuh pun. Dia punya spek tapi dah ada dalam bajet. Dia dah bajet tu dia dah tukar ke tempat lain. Boleh ke macam tu? Ikutlah pelan asal. Sebab dia ubah pun dia tak beritahu kami sebenarnya. Mana boleh cikgu, jangan sign. Yang bagi dia duit. Tu kata mana boleh macam tu. Spek yang yelah suka-suka hati ubah. Cikgu jangan sign, jangan bagi dia duit. Kalau kata nak ubah pun dia kenapa tak maklumkan dan kita perlu maklumkan. Bila dia maklumkan, betul. kena maklumkan kepada PPD, Cik Syarul dan juga kepada Cik Muhammad
JKR tu? Adakah memang dia diarahkan untuk menukar spek apa yang sepatutnya dibuat? Bahaya ni pentadbir ni, sesuatu kena ni. Satu bab lagi, Ya, betul. kontraktor elektrik ni sangat biadab, minta maaf cakap kasar bahasa, tapi memang sangat biadab dan sangat tolol. Minta maaf cakap. Iya, minta maaf cakap. Sebab saya pernah berurusan dengan kontraktor yang sebegini punya sikap. Dengan sombongnya, dengan apanya, bila kita tegur dia sikit, dia lagi melenteng-lenteng macam-macam suka hati dia lah. Mana boleh macam tu cikgu. Maksudnya nanti bila dia nak tanda tangan, kita kena tengok balik Cikgu Azhar, jangan biarkan saya seorang untuk menandatangan keselesaian tugas dia tu. Ya puan, dia pun tak datang-datang lagi ni. Memang tak datang, kerja dia tak siap lagi. Cikgu Nora apa tu? Kelas Cikgu Nora pun kipas tak pusing yang belakang tu. Pening lah Cikgu Nora kita. Ya Nora nak cakap apa? Nora nak tanya apa Nora? Alamak, Nora ni dah angkat tangan lebih kencing pula. Tak boleh cakap. Kenapa? Nora sakit ke ataupun tulislah apa benda Nora nak cakap. Ya, saya maklum. Itu yang sebabnya saya ingat ni dalam minggu ni saya nak buat, tapi apakan daya. Jangan datang dulu bagi kau sihat betul. Tak ada gejala kan? Tak ada flu, tak ada apa kan? Tak ada. Cuma kuning aja. Kuning? Masih sejahtera kuning. Oh, okey. Ingatkan badan kau yang kuning. Okey, Noraya 4 bijak nanti apa ni? Cikgu Azhar tengokkan sekali. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, tak maaf Puan ya. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua guru yang datang membersihkan kelas, bilik-bilik khas dan juga guru-guru. Nanti sabar ya, kita akan uruskan. Ya, yang lelaki yang menguruskan semak samun di belakang tu. Terima kasih atas kerjasama dan juga pertolongan daripada tuan-tuan semua. Okey. Itu sajalah saya nak maklumkan. Nak kelakarnya bila Cikgu Azhar dan semua cikgu laki-laki dah bersihkan tu, rupa-rupanya pagar kambing tu ada pagar asal dia. Saya pun pelik kenapa Cikgu Azhar ambil gambar bukan pagar baru, nampak pagar macam dah bengkok-bengkok, rupanya memang pagar asal tu ada lagi. Apa dah. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kawasan kita dah bersih dan juga berpagar. Terima kasih banyak kepada semua guru-guru. Jadi maknanya besok Cikgu Zaleha, Cikgu Zayat kena cepat bertindak untuk kita punya pengoperasian kita minggu hadapan. Sebab walaupun tahap 1 yang datang dulu tu kata sekarang dalam keadaan musim hujan, musim panas, tak cukup, tak muat kita punya susu gajah kita untuk murid-murid kita tahap 1 tu. Sebab paling-paling pun mungkin dalam 50-60 orang ada juga, tapi tak muat tu, takkan kita nak menyumbat sekali dengan punya kawasan tu. Jadi memang kena beli tengok dulu ada lagi tak, kalau betul dah tak ada beli. Ya Cikgu Zayat ya. Okey Cikgu Coki ada lagi tak? Kalau tak kita bolehlah beransur untuk solat asar. Baiklah, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azhar, Cikgu Zaleha dan semua guru Cikgu Zayat dan juga semua guru-guru SK Sinar Budi. Okey. Atas kerjasama dan juga atas sudi untuk bersama-sama mendengar taklimat untuk kita sama-sama mengoperasikan sekolah kita dengan lebih sempurna sebaik mungkin yang kita mampu pada minggu hadapan bermula 1 hari bulan dan seterusnya sehingga 10 hari bulan 12 ya Cikgu Azhar. Sampai kita cuti sekolah nanti bulan 12. Ya, Puan, betul. Itu saja, baik apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang atas kelemahan kami sendiri. Jadi kami akan cuba sedaya upaya untuk menjalankan pentadbiran sebaik mungkin dan juga dengan bantuan semua guru-guru SK Sinar Budi. Baik, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Terima kasih semua sama-sama. Terima kasih semua. Tak sampai ke rumah lagi. Okey, terima kasih semua. Cikgu Azhar nak tanya sikit, cuti Lepas Bali ni berapa lama Cuti Lepas Bali? Start pada hari Rabu. Rabu, Khamis, Jumaat lah. Ya, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad.
Okey, budak Senin Selasa je lah datang pun. Itu pun kau datang. Okey. Okey. Apa saya? Aku tak boleh respon lah. Dia ada dekat majlis ni. Apa bukan majlis ni. Ada orang meninggal lah. Oh ya, ya. Okey. Tak apa. Yang aku cuma boleh dengar lah. Ada tahlil apa semua kat luar. Itu. Okey. Alright. Nah. Terima kasih semua. So dengan Tuan Zalaha lah. Okey. Okey.